Hospital Vachira Phuket di bawah Kementerian Kesihatan Awam akan mengusulkan kepada pihak Kabinet yang akan datang agar Pusat Perkhidmatan Kesihatan dan Kesihatan Awam Antarabangsa di Talang Phuket ditingkatkan untuk pelancongan perubatan. Pengarah Hospital Vachira Phuket, Dr. Chalampong Sukantapol berkata pusat yang dicadangkan itu terletak di komuniti Banta Chat Chai. Pusat ini akan menaik taraf Phuket sebagai pusat perkhidmatan perubatan mulai dari rawatan perubatan hingga pusat kajian dan pembangunan. Pusat ini mengkhususkan diri dalam menangani penyakit baru dan penyakit tropis dan memiliki fasiliti kuarantin yang sesuai dengan standard antarabangsa. Perkhidmatan perubatan standard global akan ditawarkan di pusat tersebut termasuk perkhidmatan geriatrik, terapi radiasi, farmasi tropika, terminal ward penyakit dan pemulihan pesakit barah. Pembinaan dianggarkan bernilai lebih dari 3 bilion baht. Pengarah itu menyatakan bahawa jika memperoleh sokongan pihak kerajaan, pusat ini akan berfungsi sebagai pusat pelancongan kesihatan yang menarik pelancong perubatan dari seluruh dunia, menciptakan peluang pekerjaan dan mendukung ekonomi Phuket. Selain itu, pusat tersebut juga dapat merapatkan sektor pelancongan dan sektor-sektor yang dapat menambahkan puluhan bilion baht kepada ekonomi setiap tahun. Dua jambatan konkrit di seberang sungai di Phnom Penh kini telah dibuka untuk pembinaan. Jambatan pertama mempunyai kepanjangan 60 meter dan lebar 21 meter dengan anggaran hampir 1.7 juta dolar Amerika dan akan memakan masa 12 bulan untuk siap sepenuhnya. Upacara pecah tanah berlaku pada ulang tahun ke-29 Perjanjian Damai Paris 1991 yang termaktub dalam Perlembagaan Kerajaan Kemboja tahun 1993. Tapak jambatan adalah sebahagian daripada projek pembangunan bandar satelit 125 hektar yang baru. Phnom Penh kini telah berkembang hingga hampir 700 km persegi. Pada masa yang sama, Kerajaan Diraja Kemboja telah mengemukakan rencana kepada 4 kementerian utama, Kementerian Ekonomi dan Kewangan, Kementerian Kerja Raya dan Pengangkutan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Kementerian Pertanian, Perhutanan dan Perikanan untuk belajar penilaian impak selepas banjir untuk memulihkan pemulihan infrastruktur jalan raya serta sistem pengairan dengan segera. Pandemik COVID-19 memberi impak besar kepada sektor pelancongan dan ekonomi secara global. Tidak terkecuali Pulau Legenda Langkawi iaitu Permata Kedah Malaysia yang sangat bergantung pendapatan daripada pelancongan domestik dan antarabangsa. Sebagai destinasi pelancongan utama negara, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Pentadbiran Kota Star bulan lalu memberi tempias kepada sektor yang menjadi nadi kepada ekonomi Langkawi. Kluster Bah Ketil, satu-satunya kluster pandemik coronavirus di daerah itu, memberi impak besar terhadap jumlah kemasukan pelancong. Pengusaha hotel paling merasai kesannya ada yang bertindak menurunkan harga bilik sehingga 70% bagi menarik kembali kehadiran pelancong. Walaupun Pulau Langkawi ni ada pulau tetapi dia adalah dalam negeri Kedah. So tetamu-tetamu takut, pengunjung-pengunjung takut pasal dia membabitkan negeri Kedah keseluruhannya. So ini amat sukarlah bagi kami pasal kami telah melalui dari COVID bermulanya COVID-19 dan tiba-tiba bila kena dengan COVID dia kena dengan PKP di Kota Star dan amat perit sekali lah penjagaan sekarang ni. Turut terjejas lebih 200 pemandu pelancong sepenuh masa, pemandu pelancong bebas dan bergaji harian yang menjadi ahli Persatuan Pemandu Pelancong Langkawi. Semenjak daripada PKP dahulu kita dah memang kosong income untuk Langkawi tourist guide. Kemudian bila ada cancellation
Bila pelancong tidak dapat datang ke Langkawi, banyaklah yang guide-guide kita ataupun pemandu pelancong yang dikatakan duta Malaysia ini, duta kecil Malaysia ini, mereka pendapatan amat terjejas sekali. Industri pelancongan menyumbang 60% kepada ekonomi pulau ini. Jadi, apabila kehadiran pelancong merudum dengan mendadak, situasi menjadi sangat mendesak. Sehubungan itu, bagi merancakkan kembali pembangunan sektor pelancongan di Langkawi, pakej-pakej menarik kepada pelancong domestik ditawarkan pengusaha hotel dan perkhidmatan berkaitan selain pelaksanaan beberapa inisiatif lain. Selain itu, Lembaga Pembangunan Langkawi LADA turut merancang mewujudkan sebuah pusat khusus bagi menempatkan penceritaan kisah silam legenda pulau ini kepada pelawat. Tapi di Langkawi nampaknya kita belum cukup untuk mengetengahkan produk-produk budaya yang boleh menjadikan tarikan pelancong yang datang ke Langkawi, terutama pelancong antarabangsa. Jadi atas dasar itu kita rasa kita perlu melihat semula apakah the cultural DNA of Langkawi. Apakah DNA budaya Langkawi yang boleh kita gilap, kita angkat dan martabatkan untuk dijadikan tarikan pelancongan ke Langkawi untuk masa depan. Langkawi mempunyai sekitar 150 agensi pelancongan yang berdaftar dengan Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia yang berperan besar dalam membangunkan ekonomi pulau itu. Sekalipun begitu, rata-rata pengusaha yakin ianya akan kembali pulih dalam tempoh 2 bulan terakhir tahun ini. Pada masa sama, Jabatan Kesihatan Daerah Langkawi turut memainkan peranan aktif dalam membendung penularan COVID-19. Untuk rekod 1.28 juta pelawat mengunjungi Langkawi antara Januari hingga Ogos tahun ini. Meski bilangan menurun mendadak daripada hampir 400,000 orang pada awal tahun kepada kurang 100,000 orang pada April dan Mei lepas, ketibaan Julai menyaksikan jumlah kembali meningkat. Situasi itu membuktikan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP mulai 10 Jun yang membenarkan sektor pelancongan kembali dibuka membawa sinar baharu kepada Langkawi. Pulau itu juga telah diisytihar zon hijau selepas pesakit terakhir COVID-19 dibenarkan keluar beberapa minggu lepas. Secara keseluruhan, Langkawi mencatat 10 kes COVID-19 bermula dengan kes pertama membabitkan pelancong dari Wuhan, China pada Februari lalu. Sebagai tuan rumah kepada Tahun Pelancongan Nasional 2021, wilayah Ninh Binh di utara Vietnam telah mempercepatkan persiapan dan memberi tumpuan terhadap kompleks pelancongan di Trang An. Terletak di tengah-tengah tapak warisan dunia Trang An, kawasan Tung Voi, tempat beribu-ribu pokok Shesjem Novosum hijau sepanjang tahun adalah destinasi yang tidak pernah dilalui oleh kebanyakan pelancong. Untuk ke sini, mereka boleh menaiki kapal atau berjalan kaki melalui gunung sambil mengunjungi tempat-tempat pelancongan di sepanjang jalan. Hanya tinggal beberapa tempat di Vietnam yang mempunyai begitu banyak pokok spesies ini. Menurut Tan Huid, mereka merancang untuk mengadakan lawatan selama 3 hari 2 malam. Dan ini, tambah beliau, adalah kali pertama lawatan sedemikian dibuka di tapak warisan Trang An.
Mereka juga akan merancang program lawatan tersebut kepada 200 orang setiap minggu untuk memastikan kedua-dua perkhidmatan terbaik dan mengurangkan kesan terhadap ekosistem dan persekitaran. Dari Tuang Voi, sekitar 3 km melalui hutan, pelancong dapat mencapai peninggalan kuil Tran dan istana Kien Tien di Pagoda Bai Din yang memiliki banyak peninggalan warisan alam dan budaya. Walaupun tahun ini tidak banyak pengunjung yang datang ke kompleks tersebut, perlindungan alam sekitar dilakukan secara berkala setiap hari. Jelas Vu Ngo An, beliau dapat melihat bahawa perkhidmatan pelancongan semakin banyak bertambah dan kepentingan melindungi alam sekitar juga semakin meningkat di kalangan masyarakat. Menurut Bui Van Man, mereka terus bekerja rapat dengan para pakar untuk meneliti kemampuan setiap daya tarikan mengikut waktu-waktu tertentu agar tidak menjejaskan persekitaran dan tapak-tapak warisan.